Bila punya pulut? Hari ni lah. Padahal yang semalam. Bila balik rumah, kita buka, udah basi. Bila basi, yang datang makan itu ialah orang yang berpuasa. Yang beli makanan tu orang berpuasa. Orang puasa ni doanya mustajab. Bila dia buka basi, basi. Bodoh gila. Lepas tu yang gila tu. Itu kalau dia sebut bodoh gila. Kalau dia kata celaka tu, nipu, lingkup lah kamu. 400 orang beli, tak lingkup. Sebab tu yang saya kata pada presiden dia, tuan, patutnya saya kata, panggil yang mana berniaga tipu ni, panggil buat kaunseling, nasihat. Jangan tipu. Kalau kamu menipu, kami yang baik-baik ni semua kena. Kamu punya paksal menipu, kami kena. Hujan turun. Nak meniaga, takut hujan. Tak meniaga, takut tak hujan. Tu cuba tuan-tuan tanya peniaga bazar Ramadan, apa yang menjadi kegelisahan di hati mereka? Apa yang jadi gelisah? Ahmad Jair gelisah kerana malam. Gelisah kan, waktu malam dia gelisah. Peniaga pasar Ramadan, dia gelisah apa? Nak meniaga, takut hujan, modal banyak, tambah meniaga air pula. Siapa nak beli bila air? Abang nak meniaga dah abang? Tak tahu pula, takut hujan. Kan modal tak masuk balik. Tak payah meniaga lah abang ya. Tapi kalau tak meniaga pun, kalau tak hujan macam mana? Nampak tak? Itu yang jadi gelisah. Allah Ta'ala tak tolong kita dengan sebab 2-3 orang. 2-3 orang punya paksal, Allah Ta'ala tak tolong kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita faham tentang konsep berhala, ada yang meletakkan duit sampai tak semayang pada Tuhan. Ada juga yang meletakkan berhala tu ialah manusia. Tuhan itu ialah manusia. Dia lebih taat manusia lebih daripada Allah. Itu juga berhala. Itu juga dipanggil berhala. Berhala saya katakan tadi bukan Tok Kong di Batu Kip sama tinggi dengan gunung tu. Sampai nampak je jambat pun nampak muka dia lagi. Relax. Setengah orang takut bila lalu kat Tok Kong tu, takut. Abang takut dia tengok kita. Tak adanya Tok Kong tu nampak. Dia buta, bisu, pekak semuanya ada. Kita je perasan dia duduk tengok kita. Itu berhala. Ada berhala saya katakan tadi wang. Ada berhala juga ialah manusia. Apa maksud berhala manusia? Asalnya ialah dia cikgu. Asal cikgu sama maktab dengan kita. Satu sekolah dengan kita. Kemudian dia terlibat aktif dengan politik. Masuk peringkat bahagian. Akhirnya jadi calon YB. Daripada calon YB dulu kita panggil dia cikgu, panggil nama je. Sekarang dah jadi YB lah. Naik pangkat sikit jadi MP. Jadi ahli parlimen. Dah dapat datuk lah. Tak panggil cikgu lah, datuk lah. Naik pangkat pula dapat jawatan besar pula. Kita yang naikkan dia dulu. Kita yang naikkan dia dulu. Kita yang lobby dia. Kita yang ada bawa dia ke arah politik. Kita cari orang sini, kita ketengahkan orang sini, kita highlightkan dia, kita bawa jumpa orang atas. Akhirnya dia dapat kuasa. Bila dia dapat kuasa, bila dia bercakap, kita jadi takut dengan dia. Ikut je cakap dia. Padahal kita yang pangkah dia untuk naik. Bila dia mengeluarkan arahan, kita yelah buat macam mana dia suruh, yelah. Kan itu Tuhan. Serupalah dengan batu. Ini batu, seketul batu. Tuan-tuan ambil pen marker, tuan-tuan tulis marker tu tulis. Okey. Batu je ni, bodoh punya batu. Tapi tuan-tuan pergi ambil marker tulis mata macam ini, hidung macam ni, tuan-tuan pun ambil gurudi. Buang yang tak pakai, tinggal seketul lagi batu. Akhirnya ambil pahat pula, tontang siang malam pagi petang. Ukir mata bagi besar, ukir hidung bagi kembang, ukir mulut bagi nampak macam garang, ukir tangan 6 pula. Kemudian cat. Buh warna ini hitam, buh warna ini merah, perut boroi pula. Akhirnya dia kata, takutnya aku sembah lah.
Padahal batu tu dia yang buat, dia yang ngukirkan. Kenapa dia nak sembah? Hang yang buat, kamu yang buat. Itulah berhala. Serupalah dengan manusia. Manusia tu asalnya cikgu macam kita. Kita yang ukirkan dia untuk menjadi politician. Kita yang angkat dia untuk menjadi yang berhormat. Kita yang pilih dia, kita yang bentukkan dia. Akhirnya bila dia mengeluarkan arahan, kita takut, tak berani bercakap dengan dia. Kan itu sudah jadi berhala. Jadi berhala tu tuan-tuan, itu namanya berhala dalam bentuk moden. Berapa banyak orang yang macam itu dalam politik. Tak kiralah belah mana pun tuan-tuan. Kadang-kadang taat kepada pemimpin politik lebih daripada taat kepada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang macam itu tuan-tuan. Sampai tak boleh fikir dah apa yang dia cakap betul atau tidak, sesuai ataupun tidak, betul ataupun tidak dengan jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Ketaatan kepada dia melebihi ketaatan punya lain. Tuan-tuan cuba lihat, ati' Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah dulu, lepas tu baru Nabi, lepas tu baru pemimpin. Kita hari ni dua ni kita buang, pemimpin dulu. Allah kita tolak, Nabi Muhammad kita letak di bawah, pemimpin di atas. Sedangkan pemimpin tu selepas Allah dan Rasul. Allah dan Rasul kata bersatulah, berbaiklah. Pemimpin kata jangan baik, jangan baik, jangan bersatu. Kita tolak yang Allah punya, kita ambil yang pemimpin punya. Sekarang siapa Tuhan? Allah kata umat Islam ini adalah satu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik jika kamu ingat pada Allah. Kamu akan jadi orang yang hebat kalau kamu bersatu. Allah suruh bersatu, Nabi suruh bersatu. Mai pemimpin pula jangan bersatu. Kita tolak yang Allah dan Rasul, kita ikut yang pemimpin. Sekarang siapa lebih besar daripada Tuhan? Itulah berhala zaman sekarang. Ikutan yang membabi buta. Sebenarnya tuan-tuan, babi pun tak buta. Babi pun bila berjalan dia tengok juga tuan-tuan. Kita hari ni main sondoi, main langgar je kita ni. Babi tu pun dia tak apa nak langgar, dia jalan juga. Baik, apakala telah naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah Rasulullah, dan diketahuinya beberapa kabilah Arab yang kembali menjadi murtad, maka ia pun tampil mengerah segala sahabat Nabi untuk berperang sehingga habis mati sekalian Arab yang murtad, dan ada setengahnya pula kembali kepada Islam. Sabda Nabi lagi, dan bahwasanya akan jadi daripada umatku 30 dajjal yang bohong-bohong. Mereka itu akan mengaku menjadi Nabi, padahalnya aku ni adalah kesudahan segala Nabi, tiada Nabi selepas daripada aku. Maka janganlah sekalian kamu tertipu daya daripada pengakuan mereka. Bahkan mereka yang mengaku Nabi selepas aku adalah orang yang terpedaya oleh syaitan. Tuan-tuan, Nabi pesan, Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Jangan terpedaya dengan syaitan jika ada orang yang mengaku dia adalah Nabi. Jaga-jaga tuan-tuan. Mukjizat macam mana pun dia bawa, sihir macam mana pun dia bawa, dia bukan Nabi. Jangan terpedaya. Sebab hari ni orang mudah sangat terpedaya. Mengaku Nabi pun ikut, sampai keluar dalam TV nak mempertahankan guru dia yang dia kata Nabi. Kami ada Nabi, Nabi hampa mana? Dia duduk tanya dalam TV. Hampa bila tanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad hampa tak ada. Kami ada Nabi kami, pakai baju kot lagi. Tak tahulah tuan-tuan apa nak jadi, ya, masyarakat kita ni. Dan lepas bebas pula. Kahar pun lepas bebas, ayah pin pun bebas. Pin mana tak tahu. Tak siapa jaga depa. Depa ni bunian ke boleh menyuruh orang tak nampak. Pelik tuan-tuan. Sedangkan polis Malaysia adalah polis yang paling cekap dalam dunia, tapi ayah pin tak dapat ditangkap. Pelik. Polis Malaysia paling cekap. Tak percaya tuan-tuan tengok setiap hari Rabu pukul 10 malam. Dia bunuh orang pukul 10.05, 10.20 saja Senin dah tangkap. 10 minit je gerak khas. Menunjukkan bahawa polis Malaysia cekap. Cuba tuan-tuan tengok gerak khas tu. Lambat tu pasal iklan je. Kalau iklan tak ada tu,
awal dah pembunuh tu kena tangkap. Wallahu a'lam. Baik, cukup, kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang.